aku tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan pengertian Islam, tetapi menjawab dengan rukun Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab Islam itu adalah, tidak ada. Tapi Islam itu adalah rukun, terus disebutkan rukun. Tidak pula menjawab tentang pengertian Islam. Rasul SAW tidak mengatakan al-Islamu al-istislam wal-inqiyad. Tak ada mengatakan begitu. Itu adalah maksud Islam. Subhanallah. Dari sudut syara'nya mengatakan al-Islam al-istislam wal-inqiyad, iaitu penyerahan diri dan juga pergantungan adalah Islam. Subhanallah. Tetapi Rasulullah SAW diberitahu, ditanya oleh Jibril, apakah dia Islam? Kata Jibril alaihi salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menjawab dengan rukun Islam, tidak menjawab dengan pengertian Islam. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW sangat mengetahui Jibril alaihi salam datang untuk mengajarkan rukun, bukan untuk mengajarkan pengertian pada waktu itu. Sebab itulah soalan yang kedua tentang iman, katanya akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Juga Rasulullah SAW tidak menjawab dengan jawapan pengertian iman. Tidak pula dikatakan al-imamu at-tasdiqu, iman itu adalah membenarkan, tidak. Tapi terus dijawabnya dengan rukun-rukun iman. Subhanallah. Dan dikatakan sadaqta, benar kamu wahai Rasulullah. Tidak pula dikatakan wahai Rasulullah, saya tanya iman bukannya rukun iman. Tak ada. Malah Jibril mengatakan sadaqta, benar kamu wahai Muhammad. Terus ditanyakan tentang yang ketiga, iaitu tentang ihsan. Katanya akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Juga sama juga, tidak dijawab dengan pengertian ihsan, tetapi dijawab dengan martabat, level ihsan. Bukannya dengan pengertian ihsan itu apakah bendanya. Subhanallah. Begitu juga disoal dengan soalan yang keempat. Soalan yang keempat, kata Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang beritahu aku tentang hari kiamat, bila berlaku hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, orang yang kamu tanya ini tidak mengetahui apa-apa jawapan daripada yang bertanyakan. Aku tak tahu wahai Jibril. Kenapa Rasulullah SAW tidak jawab soalan ini? Yang pertama, soalan ini tidak ada kena-mengena dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad tidak perlu tahu bilakah berlakunya hari kiamat. Adakah Rasulullah kata aku ini tidak tahu? Benar Rasulullah itu tidak tahu? Maka mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala itu belum beritahu Rasulullah SAW bila berlakunya hari kiamat. Petanda hari kiamat pun Rasulullah sudah pun tahu. Apatah lagi bila berlaku hari kiamat. Apa yang akan berlaku di akhir zaman Rasulullah dah pernah bagi tahu dekat kita. Takkan Rasulullah SAW tidak tahu bilakah berlaku hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi soalan itu dikatakan perkara yang tidak perlu, tidak harus disibukkan oleh umat Muhammad. Umat Muhammad tidak perlu sibukkan diri untuk membilang-bilang. Mungkin hari kiamat akan berlaku pada 2060. Ada orang sekarang dia buat anggaran. Okey, berlakunya Armageddon tahun sekian-sekian, berlakunya Imam Mahdi sekian-sekian, Dajjal sekian-sekian, Isa sekian-sekian, Ya'juj Ma'juj. Dia kata maksudnya berlaku hari kiamat tahun 2060. Perkara ini sebenarnya boleh kita katakan confirm tidak benar. Mana-mana orang yang menetapkan tempoh ataupun tarikh hari kiamat bilakah berlaku, maka confirm tidak benar. Kerana apa? Buktinya Rasulullah SAW tidak menjawab daripada Jibril alaihissalam. Maka apa-apa jawapannya adalah salah, kerana Rasulullah SAW jawab aku tak tahu wahai Jibril, benda yang tidak perlu disibukkan oleh umat Muhammad. Bila orang katanya bila agaknya berlaku hari kiamat, jawapan kita Rasulullah SAW kalau jawab tak tahu, aku lagi tak tahu. Senang cerita. Subhanallah. Kalau Rasulullah SAW jawab tak tahu, maka kita memang tak tahu. Tetapi kenapa ada manusia yang memandai-mandai zaman sekarang ini, subhanallah, menetapkan bilakah berlakunya hari kiamat? Adakah itu sabit di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ini perlu letakkan tarikh bilakah berlaku hari kiamat?
benda ini bukan benda yang harus disebutkan oleh umat Muhammad. Subhanallah. Makanya tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Dan juga perkara ini subhanallah tidak berkaitan dengan rukun. Semuanya Rasulullah sebut tentang rukun. Bila sebut saja bila berlaku hari kiamat tidak berkaitan dengan rukun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Makanya telah disebutkan bahawasanya Rasulullah SAW apabila ditanyakan oleh Jibril alaihi salam di dalam hadis yang namanya Ummus Sunnah, dan juga ada juga para ulama yang menamakan ini adalah hadis Jibril, kerana hadis ini adalah pertemuan di antara Rasulullah SAW dengan Jibril alaihi salam. Subhanallah, makanya Rasulullah SAW tidak menjawab daripada Jibril pertanyaan bilakah berlaku hari kiamat. Terus disoal pula soalan yang kelima tentang apakah petanda-petandanya. Kata Jibril, fa akhbirni an amaratiha, beritahu aku apakah dia petanda-petanda hari kiamat. Maka di sini Rasulullah SAW tidak menyebutkan petanda keseluruhannya, malah memberikan suatu dua rangkap sahaja perkataan, dua patah perkataan sahaja. Katanya, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama, kamu akan melahirkan seorang wanita akan tuannya, akan melahirkan hamba sahaya akan tuannya. Ya, ini wanita tu hamba, boleh dijual beli, lahirkan anak, anak tu tuan kepada ibunya pula. Subhanallah. Yang kedua pula kata Rasulullah SAW, wa antal hufatal uratal alata ri'asyah, kamu melihat orang yang berkaki ayam, orang yang bertelanjang, orang yang miskin papakerdana, mengembala kambing pekerjaan mereka, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba di dalam pembangunan. Maka dua perkataan ini sudah pasti bukannya petanda hari kiamat keseluruhannya, tetapi dua perkara ini adalah rukun daripada semua petanda hari kiamat. Kerana apa dikatakan rukun? Boleh dipastikan ini adalah rukun kerana Rasulullah SAW menjawab tentang Islam bukan pengertian Islam tetapi rukun Islam. Rasulullah SAW soalan yang kedua pula tidak menjawab tentang pengertian iman tetapi rukun iman. Rasulullah SAW tidak menjawab tentang apakah dia ihsan, tetapi Rasulullah SAW menjawab martabat-martabat rukun di dalam ihsan. Dan Rasulullah SAW tidak menjawab langsung persoalan bilakah hari kiamat. Dan soalan yang kelima, apakah petanda hari kiamat, sudah tentu Rasulullah SAW menjawab tentang rukun petanda hari kiamat dan bukannya petanda hari kiamat itu sendiri. Maka di dalam petanda hari kiamat ini, subhanallah, memiliki dua rukunnya. Rukun yang pertama kata Rasulullah SAW, melahirkan hamba sahaya akan tuannya. Ini adalah memberikan suatu simbol ataupun suatu kata kunci yang menjelang hari kiamat akan berlakunya kerosakan di dalam institusi pendidikan dan juga institusi keyakinan manusia. Pendidikan manusia institusinya, bukannya pada pendidikannya itu. Kerana pendidikan itu adalah daripada para anbiya, ilmu itu daripada para anbiya. Tetapi qararil ilmi berlaku pada qararil ilmi, iaitu institusi pendidikan, iaitu siapa yang membawa cara pendidikan itu sehingga berlaku di akhir zaman institusi itu menjadi rosak, wal'iyadzubillah. Maka zaman sekarang kita banyak melihat orang yang masuk ke dalam institusi pendidikan keluar dalam keadaan yang lebih jahil daripada sebelumnya. Orang yang kuat mendirikan solat, kuat beragama, keluar daripada suatu institusi kependidikan dalam keadaan yang telah pun tercalar moralnya. Dan kita melihat di akhir zaman, wal'iyadzubillah, yang dikatakan buang bayi, yang dikatakan berlakunya suatu pencabulan dan sebagainya, kebanyakannya di dalam institusi pendidikan. Orang-orang yang dikatakan orang asli, tempat orang asli lebih aman daripada maksiat, daripada dekat institusi pendidikan di akhir zaman. Apa yang berlaku? Adakah pendidikan itu memberikan suatu perkara kejahilan? Tidak. Tetapi institusinya. Adakah pendidikan itu sendiri menjadikan manusia jahil? Tidak. Tapi institusinya yang telah pun ditetapkan oleh sesuatu kekuatan ataupun sesuatu kerajaan yang menetapkan pendidikan harus begini dan begitu, subhanallah.
Dan dikatakan di akhir zaman umat Muhammad rosak institusi pendidikannya. Hantar anak pergi bersekolah, balik sekolah semakin jahil. Subhanallah, dan perkara ini perlu diambil perhatian oleh umat Muhammad kerana disebut di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, zahirnya dan maknanya adalah perkara sedemikian, dan juga institusi keyakinan. Tidak ada lagi umat Islam di akhir zaman yang yakin dengan generasi awalnya. Semua anak-anak muda zaman sekarang memikir generasi terdahulu mereka itu ketinggalan zaman kuno dan sebagainya. Itu kalau bentuk keduniaan itu alhamdulillah tidak menjadi masalah, tidak mencalahkan apa-apa perkara. Tetapi masalahnya sampaikan dalam ilmu agama pun kita rasa sedemikian. Kita merasakan Imam Al-Ghazali itu adalah belajar pondok tak macam kami belajar universiti. Kita merasakan Imam Syafi'i itu belajar hanya sahaja daripada kitab, tak macam kita ada kajian-kajian saintifik dan sebagainya. Merasa lebih daripada orang terdahulu. Ini adalah suatu keyakinan yang telah pun tercalal dan batil. Keyakinan manusia telah pun hilang kepada generasi yang sebelumnya. Dan rukun yang pertama ini adalah memberikan kesimpulan akan lahirnya generasi yang lebih teruk daripada sebelumnya. Kerana kata Rasulullah SAW dalam suatu simbol perkataan, kata Rasulullah, antalida, melahirkan, bukannya beranak, perempuan itu tak beranak, subhanallah. Bila melahirkan maksudnya suatu perkara mengeluarkan perkara yang lain. Suatu generasi melahirkan generasi yang baru. Setiap generasi lebih teruk daripada sebelumnya. Itu adalah suatu kesimpulan daripada rumusan kata-kata Rasulullah SAW di dalam rukun petanda hari kiamat yang pertama. Jadi daripada rumus ini, subhanallah, qiyaskan sahaja mana-mana sahaja petanda hari kiamat di akhir zaman dan kebanyakannya telah pun berlaku. Subhanallah. Berlaku anak-anak zina, kata Rasulullah SAW di akhir zaman, yamla'u turqatu abna'uz zina, akan memenuhi jalan-jalan raya anak-anak zina di akhir zaman, wal iyad billah. Maksudnya mereka ini diberi tempat di dalam pekerjaan. Mereka itu subhanallah dimuliakan ibu bapanya, sehingga akhir zaman akan berlaku sedemikian, wal iyad billah. Dan perkara zina adalah benda-benda yang biasa di akhir zaman, wal iyad billah. Dan berbunuhan benda yang biasa di akhir zaman. Mana taknya umat Islam zaman sekarang banyak tengok cerita gangster. Baru-baru ni banyak keluar semuanya cerita gangster. Asalkan hero je, hero-nya gangster. Dan zaman sekarang zaman orang banggakan kejahilan daripada ilmuwan. Tak percaya tengok sahajalah dalam filem-filem. Dibanggakan watak utamanya itu tak pandai baca Al-Quran, dibanggakan. Jadikan hero di dalam watak. Subhanallah. Hero-nya itu tak pernah sembahyang apa semua, dibanggakan, subhanallah. Orang zaman sekarang bangga dengan kejahilan. Malu pula kalau dia itu orang yang pandai, malu. Dan zaman sekarang, zaman orang bangga dengan kemaksiatan, malu dengan ibadah. Bila salat, Allah, nanti orang cakap apa pula aku ni sembahyang, alim sangat pula katanya. Subhanallah. Tapi kalau nak buat benda-benda yang batil, tak pernah pula teringat orang, ya Allah apa kata orang nanti, tak ada. Tak pernah rasa pun macam itu kadang-kadang. Subhanallah wal a'yadzu billah. Ini adalah zamannya. Orang banggakan maksiat. Siapa yang banggakan maksiat? Kita semua umat Muhammad. Subhanallah. Secara tidak langsung kita pun kena juga. Itu adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kata Rasulullah SAW, kamu melihat orang yang berkaki ayam, orang yang bertelanjang, orang miskin papa kerdana, orang yang mengembala kambing, mereka ni tak punya apa-apa. Tiba-tiba membina bangunan yang tinggi, subhanallah. Mereka itu bercakap dalam soal-soal pembangunan. Bayangkan orang yang tak ada duit, orang yang tak ada ilmu, orang yang tidak ada wawasan, orang yang kerjanya hanya benda-benda yang kecil, wal-iyadu billah, bercerita cakapnya tentang pembangunan. Makanya di sini dapat dirumuskan. Rasulullah SAW menyebutkan suatu simbol di dalam suatu perkataan, subhanallah, yang menceritakan di akhir zaman akan berlaku manusia
yang tidak berilmu, yang tidak mempunyai pengalaman dan tidak mempunyai apa-apa sekalipun. Tetapi bila bercakap sahaja, bercakap dalam soal kepimpinan. Bila bercakap saja, bercakap dalam soal mufti, dalam soal fatwa, dalam soal halal dan haram, maka mereka merosakkan semua institusi itu, wal-iyadu billah. Dan juga orang-orang yang tidak tahu apa-apa, oleh kerana zahirnya itu memiliki keduniaan, diangkat menjadi pemimpin di akhir zaman, wal-iyadu billah. Maka diberikan kesimpulan daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan berlakunya di akhir zaman kerosakan dan kecacatan dalam institusi kepimpinan dan juga ekonomi. Kepimpinan maksudnya orang yang jahil diangkat menjadi pemimpin, dan juga wal-iyadu billah orang-orang yang jahil memilih pemimpin mereka. Subhanallah. Seperti mana disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam suatu hadis, kata Rasulullah SAW, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menarik ilmu itu dengan cara menyantap daripada dada-dada manusia. Tak ada orang yang hari ini wal-iyadu billah, orang yang hari ini dia alim, besoknya bangun pagi jadi jahil, orang gila. Tak ada. Tak ada pula orang yang jam ni dia profesor, nanti masuk jam yang akan datang jadi terus tak pandai apa-apa. Tidak ada lagi. Wal-iyadu billah, benda itu tidak berlaku. Tetapi kata Rasulullah SAW, walakinnallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menarik ilmu itu dengan mengambil satu persatu para ulama. Maksud qabdul ulama, para ulama juga bercanggahan ataupun berbeza pendapat di antara satu sama yang lain. Ada yang mengatakan biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Para ulama yang pandai cerdik pandai dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Tetapi walau bagaimanapun ulama zaman sekarang, terdapat yang mengatakan kata-kata ataupun pendapat ini dia adalah pendapat yang lemah. Kerana sehingga akhir zaman tetap ada yang dinamakan para ulama, tetap ada orang-orang yang pandai cerdik pandai. Kalau tidak, mengapakah Imam Al-Mahdi itu dikatakan dapat memimpin dunia? Kalau tidak, Imam Al-Mahdi itu seorang yang cerdik pandai di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dikatakan bercantum pada Imam Al-Mahdi dua perkara. Bercantum padanya ilmu dunia, iaitu tentang kepimpinan sosial dan politik pada Imam Al-Mahdi, dan juga ilmu-ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan Imam Al-Mahdi seorang pemimpin, dalam masa yang sama dia juga seorang mufti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soal Imam Al-Mahdi ini insya-Allah kalau ada masa panjang lagi, waktu yang lain, ana sebenarnya nak cari masa yang khusus untuk menceritakan tentang Imam Al-Mahdi dan juga Dajjal dekat sini. Allahu a'lam waktu bila, subhanallah, kerana Imam Al-Mahdi perlu masa 1,5 jam ataupun 2 jam untuk diceritakan. Kerana banyak orang terkeliru dan salah persepsi tentang Imam Al-Mahdi secara keseluruhannya ataupun secara sedikit sebahagiannya. Subhanallah. Sedikit sahaja ingin kita beritahu tentang Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi bukannya ketua dalam mana-mana kelompok perang. Imam Al-Mahdi kepimpinannya tidak berteraskan peperangan dan juga tidak mengangkat mata pedang. Mana-mana gambar yang dikatakan disebutkan tentang kepimpinan Imam Al-Mahdi, terus sahaja gambar itu keluar dengan seorang lelaki pegang pedang di atas kuda dan juga terus ditunjukkan tentera mujahidin dan sebagainya. Wal-iyadu billah, itu adalah persepsi tentang Imam Al-Mahdi yang salah. Dan juga Imam Al-Mahdi, subhanallah, bukannya orang yang duduk di bawah mana-mana bendera yang berwarna hitam, panji-panji hitam yang kita katakan rayatus sud. Orang Mak Saleh kata black flag. Black flag. Dia adalah panji-panji hitam. Imam Al-Mahdi kemunculannya tidak membawa panji-panji hitam. Tapi panji-panji hitam itu salah satu daripada pembantu Imam Al-Mahdi. Subhanallah, zaman sekarang sebab itulah sampai orang semuanya mengaku Imam Al-Mahdi.
Pasal apa? Menyangkakan Imam Al-Mahdi perkara yang mudah. Sedangkan kemunculan Imam Al-Mahdi membetulkan ekonomi daripada kemelesetan yang teruk sebelumnya, membetulkan sosial yang telah pun rosak sebelumnya, dan juga membetulkan politik yang telah pun berpecah belah sebelumnya. Siapa pemimpin yang boleh buat perkara ini dalam satu malam? Kata Rasulullah SAW, yuslihul amrul muslim bilailah, membetulkan hal ehwal ummah dalam satu malam sahaja. Mengapa berlaku sedemikian? Tidak akan berlaku perkara ini kalaulah Imam Al-Mahdi seorang yang jahil macam kita semua. Mustahil. Subhanallah. Makanya dikatakan bahawasanya terdapat di akhir zaman orang yang jahil tetapi diangkat menjadi pemimpin. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, hatta lam yabqa aliman, sehinggalah tidak tertinggal lagi walaupun seorang orang yang alim. Orang yang pandai tak ada lagi dah tinggal walaupun seorang. Jadi pendapat yang tadi mengatakan bahawasanya para ulama diambil iaitu dimatikan, iaitu pendapat yang dikatakan ghairu mustaqim, yang lemah. Adapun pendapat yang lagi satu, para ulama membincangkan bahawasanya ditarik para ulama, bahawasanya para ulama bukan lagi bahan rujukan. Maka itu adalah benar di akhir zaman. Kita lihat zaman sekarang ramai ulama tetapi semuanya bukan bahan rujukan umat Muhammad. Bahan rujukan kita cenderung pergi kepada majalah, cenderung pergi kepada mana-mana kita punya research, pergi kepada Google, pergi kepada WhatsApp, pergi kepada Facebook, mana-mana yang keluar daripada media, maka kita percaya 100%. Bila keluar daripada mana-mana kitab, kita tanya, ini hadis ni dhaif ke maudhu'? Yang bestnya keluar dekat mana-mana dada akhbar, kita terima. Keluar daripada kitab, bukannya daripada dada akhbar, kita ragukan, wal-iyadzu billah. Makanya ini adalah suatu pendapat yang lebih dikatakan lebih kuat, kerana para ulama memang bukan bahan rujukan di zaman ini. Para ulama